Majlis Pembinaan Ilmu dan Penulisan di Akbar diteruskan lagi dengan menjemput penceramah kita yang ketiga yang bagi Dr. Hairul Anwar Muhammad yang merupakan pensyarah di Fakulti Pengajian Quran dan Sunnah dan tulisan beliau juga diterbitkan di Akhbar Arus Perdana Utusan Malaysia di ruangan Mega Agama yang berkaitan bicara qiraat. Okey, dengan segala hormatnya majlis mempersilakan. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وزخرنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم ألهمنا رشدنا وأعذنا من شر أنفسنا. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan pengacara majlis Saudara Sabihan bin Salman, yang saya muliakan Timbalan Ketua Pustakawan Puan Azah binti Mukmin, tetamu-tetamu kita, seterusnya kenalan-kenalan, kawan-kawan, sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi alhamdulillah, pertamanya saya mengucap syukur kehadrat Allah Ta'ala kerana dapat bersama-sama dalam majlis ini. Dan pada awalnya saya apabila menerima email daripada saudara Hilmi mempelawa untuk bagi satu sesi untuk saya pada hari ini, saya tak expect dia berlaku macam ni. Saya duk ingat hanya untuk tutor ataupun untuk pensyarah sambilan macam tu aja. Tapi apabila sanggup tu baru tanya berapa ramai yang datang dan siapa yang akan hadir sebagai peserta. Jadi ala kulli halnya, oleh kerana apa yang saya nak bincang ini adalah bidang saya, okey, bidang saya dan juga pengalaman yang saya dapat daripada macam mana saya boleh duduk kat sini untuk kolom bicara qiraat, dan pengalaman yang saya dapat dan apa perkara-perkara yang saya tulis, isu-isu yang saya masukkan di dalam kolom ini. Jadi saya rasa tak susah sangat lah, okey. Pasal benda barang tu dah ada semua dah. Jadi tak perlu saya study apa, cuma susungkan kembali apa yang ada dan cuba share bersama dengan peserta-peserta. Boleh jadi bukanlah saya terbaik, ada lagi pandangan-pandangan yang lain, tapi insya-Allah kita akan cuba bincangkan. Kemudian kalau mengenai tips-tips yang untuk penulis dalam kolumnis, dalam akhbar ini, apa yang dibicarakan oleh Prof. Madya Dr. Yahya tadi itu memang betul lah, perkara yang sama saja yang perlu kita siapkan bila. Dan apabila, cuma saya nak tambahnya, apabila kita selalu menulis ni, kita tak terasa susah pula. Yang susahnya nak tulis etika, nak tulis kertas kerja, yang tu yang berasa susah pula. Yang nak menulis di akhbar ni kita tak terasa susah. Dia melintas saja, idea tu kita boleh buat. Kita tak akan jadi masalah, kita tulis saja. Dan bentuk penulisan yang saya buat biasanya bukanlah, kadang-kadang dia menentu, tengok kepada keadaan. Kalau idea tu datang cepat, kita menulis dan rasa puas hati, boleh terus send kepada editor. Tapi kadang-kadang kalau kita rasa tak puas hati, kita hanya nampak idea yang besar saja, 3-4 perenggang kita tulis, kita stop dulu. Kemudian kita akan sambunglah, tengok besok kita akan betulkan balik, tambah 3-4 perenggang lagi, dan kita akan hantar kepada editor. Dia bergantunglah kepada keadaannya. Okey. Jadi perkara yang pertama sekali yang saya nak tekankan di sini ialah satu syair yang saya dapat. Ini dapat ni dalam Facebook je, tapi cantik dia punya ayat dia tu, dan apa yang dinyatakan oleh Dr. Yahya tadi pun bertepatan lah. Kita kena ingat, wa ma min katibin illa sayafna wa yabqa ad-dahru ma katabat yadahu wa la taktub bi kaffika ghayra shay'in yasurruka fil qiyamati an tarahu. Maknanya setiap penulis,
orang yang menulis ni dia akan habis, mati, hancur, dia akan berakhir. Tapi yang kekalnya penulisan dia tu. Tulisan dia tetap kekal walaupun dia dah meninggal dunia, penulisan dia ada. Justru janganlah menulis kecuali sesuatu yang kita rasa suka untuk tengok dia pada hari kiamat. Ini perkara yang boleh jadi moto kepada kita ataupun garis panduan yang besar. Maknanya nak tulis ni, kita nak tulis apa dia yang kita rasa puas hati betul-betul. Barulah kita hantar kepada editor dan kita rasa perkara yang kita tulis tu mendapat manfaat oleh orang ramai. Itu perkara yang amat penting lah. Jadi kadang-kadangnya penulis-penulis ni dia ada penulis yang suka berceramah. Okay, macam Ustaz Zanik Salida, Dr. Nik Salida. Dia hebat dalam berceramah. Depan KSM pun dia boleh ceramah dah. Depan siapa-siapa boleh ceramah. Penulisan dia pun banyak dalam akhbar. Jadi maknanya idea tu banyaklah ke mana-mana boleh pergi dalam bentuk rakaman TV boleh, dalam penulisan pun dia baca di merata-rata. Tetapi ada juga penulis yang dia tak pandai ceramah. Dia nulis aja. Suruh ceramah tak pandai, ketorgo. Jadi tak apa biasa ceramah-ceramah. Dia hanya menulis sahaja. Dia hebat penulisan. Memang banyak begitu. Penulis-penulis yang expert, mahir dalam bidang penulisan tapi tidak dianugerahkan dalam bab percakapan. Tapi yang banyaknya ialah ramai bercakap, suka bercakap, menulis tak pandai. Bukan tak pandai menulis, dia tak ada idea macam mana nak mulakan. Kalau dia mulakan tak apalah. Cumanya pengalaman saya apabila dulu-dulu menulis ni, kita tengok kepada kawan-kawan yang menulis, kita rasa tumpang gembira lah tulisan kawan kita ada keluar dalam akhbar. Kita rasa gembira lah. Dan dalam hati kecil tu rasa nak jadi juga gitu. Kita akan rasa, bila aku nak jadi penulis macam dia menulis? Dia ada gitu soalannya. Kalau aku boleh jadi macam dia, kita boleh gunakan apa yang sepatutnya. Okay? Jadi daripada situlah sebenarnya saya pada mulanya kisahnya jumpa editor bahagian bicara agama utusan ni di satu musabaqah tahfiz peringkat kebangsaan. Pasal saya terlibat dengan musabaqah tahfiz kebangsaan ni. Jadi pada ketika itu KP Jakim Datuk Wan Muhammad Aziz ketika itu dalam 2010 2009 macam tu, biasalah hakim-hakim ni musabaqah dia akan minum di tempat yang disediakan. Orang luar tak boleh duduk kat situ. Pasal kita ni hakim-hakim. Okay. Masa tu je lah. Jadi tiba-tiba saya dapati seorang ni dia boleh duduk masuk kawasan tu. Hebat dia ni. Kata kebetulan masa tu Datuk KP Jakim tu, Datuk mantan KP Jakim tu dia bercakap dengan orang lain. Jadi dia lelaki ni dia kesoalan. Saya pun pergi jumpa dia. Kata tuan ni daripada mana boleh masuk tempat macam ni? Ini khas untuk hakim saja ni. Dia kata saya editor bicara agama dalam utusan. Saudara Razi Makzin. Saudara Radhi Makzin nama dia. Jadi daripada situlah saya bercakap. Saya kata, kalau daripada utusan saya pun amat berminat sangatlah nak berkenalan dengan orang utusan ni. Boleh bagi saya email macam tu lah. Lepas tu saya akan bagi tahu dia komitmen kita nak tulis etika. Jadi dia pun bagi peluang. Dia kata ustaz tulis aja. Ustaz tulis aja tak masalah. Ustaz tulis hantar kepada saya. Jadi lepas daripada musabaqah tu barulah saya menulis. Saya menulis 1 etika mula-mula. 2 etika, 3 etika, semangatlah menulisnya mula-mula. Orang baru menulis hantar, menulis hantar. 3 etika. Minggu depan tengok selalu online. Masa tu saya kebetulan ikut isteri di luar negara. Jadi melalui online je boleh tengok je. Minggu depan tengok tak ada. Depan sekali kita tengok tak ada keluar. Dia ni main-main dengan aku ke? Dalam hati kecil kita ni. Lepas tu tunggu sampai 1 bulan. Tak keluar apa-apa pun. Kali pertama saya hantar, saya minta kepada dia, kata Cik Radhi tolong tengok, tolong baca etika saya. Kemudian cuba respon kepada saya, buat ulasan mana yang tidak sesuai. Mana ayat yang tak sesuai, laras bahasa ke, terlalu kampung sangat ke, terlalu kitab sangat ke apa ke, bagi tahu kepada saya akan ubah apa yang masa tu kita terlalu berharap.
kolom tu artikel kita keluar. Saya tak, mula-mula bukan kolom lagi. Kemudian dalam sampai 3 bulan saya stop 3 tu aja. Sampai 3 bulan barulah dia keluar. Dia keluar satu artikel. Kemudian dia bagi tahu kepada saya, Ustaz, mulai sekarang Ustaz kena menulis setiap minggu. Dan kolom kita akan share setiap minggu. Kolom tak cerita lagi. Dia kata macam tu aja. Nak tengok komitmen kita. Jadi masa tu musim pada cari, idea apa aku nak tulis pula kalau setiap minggu. Kita musim. Pasal saya hanya berkaitan dengan qiraat. Okay? Perkembangan qiraat, macam mana qiraat, imam-imam, tokoh-tokoh. Lepas tu isu-isu dalam qiraat ni satu ilmu yang tak berkembang macam ilmu ekonomi, ilmu fiqh, dia tak berkembang begitu. Ataupun kaunseling macam Dr. Sapura Sipong tu, dia tu masalah selalu orang hadapi dan dia boleh hurai setiap masa kan. Jadi masa itulah saya cuba tanya kawan-kawan, cuba cari bahan-bahan kat situ. Akhirnya alhamdulillah bolehlah menulis. Saya menulis dan dia siarlah. Dan dia cukup ini sebagai saya lah satu perkara yang penting jugalah. Dia ada dua keadaan. Penulis ni kadang-kadang macam kadang-kadang kita sendiri perlu melengkapkan syarat-syarat untuk dari sudut bahasanya, dari sudut pengguna isunya, semua sekali kita kena ada, kena siapkan. Maknanya kita panggil apa? Kesesuaian kita menulis tu, kita kena siapkan semua. Kadang-kadang kita tak nak lengkap, tak sempat nak lengkapkan semuanya, tapi editor yang bagi dorongan kepada kita. Dia kata, Ustaz tulis tak apa. Apa aja Ustaz tulis kita akan terima. Jadi dorongan macam tu bagi saya lah satu kunci yang besar lah bagi saya. Satu keizinan, satu orang panggil encouragement lah untuk saya terus lagi menulis. Jadi dia tak complain. Dalam bab tajuk memanglah kita macam Dr. Nik Salida lah. Kita atau tajuk lain, dia keluar tajuk lain. Itu biasalah. Itu biasa. Macam yang terbaru saya buat pengenalan tentang sanad Al-Quran. Sanad Quran. Okay? Nanti kita bincang apa sanad Quran ni. Pengenalan sanad Quran. Sampai ke dia keluar minggu depan. Dia keluar sanad satu anugerah. Dia buat ayat tu memang memang larilah. Okay? Dan bagi saya orang-orang jenis yang meletak tajuk ni sebenarnya dia ada fun, seni dia. Kita tak sapa apa. Kita hantar yang lain, dia akan keluar yang lain. Dia akan ubah. Yang tu kita, pasal tu keluar tu kita rasa puas hati. Orang kita dalam hati kita duk rasa, orang duk ingat aku buat tajuk ni, rupanya orang lain buat tajuk aku. Tajuk, gambar, semua decoration tu dia yang buat. Kita hanya atas ketua macam Dr. Nik Salida bagi tahulah. Artikel saja kita tahu. Yang decoration dia, kata-kata yang cantik dalam tulisan kita diambil, diletak sebagai clue, kan? Sampai ke clue di bawah tajuk tu dia buat semua. Kita tak perlu fikir tentang itu. Okey. Jadi dalam bab ni kita kena berhati-hatilah. Dalam bab sayanya bicara qiraat ni saya lebih menekankan tentang penulisan yang tidak mengaitkan kepada orang lain lah. Tetapi ada juga akhir-akhir ini penulisan saya dia lebih kepada ke arah menjawab isu-isu semasa yang berlaku. Itu kita akan terang. Okey, ini antara yang saya buat, Al-Quran Penyuluh Hidup. Tajuk lain ni. Tajuk lain, bukan tajuk macam ni. Ini 26 Julai 2013 ni dekat-dekat nak Ramadan. Jadi apabila Ramadan tu ada beberapa tajuk yang saya hantar. Kadang-kadang dia masuk ni Ahya Ramadan dia masuk. Okey, dia tak masuk kepada bicara qiraat. Kemudian selepas beberapa lama saya hantar tu bicara qiraat ni, kemudian dia daripada dia sendiri. Dia kata Ustaz kena istiqamah, kena tulis pasal kita nak buat satu kolom yang bicara qiraat. Jadi kita rasa makin berat lagi. Jadi satu kolom. Cuma kolom saya ni berlainan dengan kolom Dr. Yahya tadi. Kalau ataupun kolom-kolom yang lain. Kalau Dr. Yahya dan yang lain-lain tu tak hantar 2 minggu, 3 minggu tak hantar, dia kata tak apalah, boleh belah lah ayat tu dah. Pasal dia dah apa dia ni dah tak ada dah kita punya tu. Tapi saya ni bicara qiraat ni kalau sebulan saya tak hantar pun okey. Sebulan saya tak hantar, dia boleh terima.
Saya bagi tahu dia, kita hantar surat masa hantar hati kita bagi tahulah, minta maaf puan, saya selepas dah Radi tu orang lain pula puan Zurida Muhyin dia editor yang selalu datang, dia pula yang ambil alih. Kalau saudara Radi dulu, saya boleh hantar akhir keluar hari Jumaat, hari Rabu, artikel saya setiap Rabu utusan. Petang Isnin boleh lagi. Dia bagi tahu pukul 2 jam Isnin jangan lewat daripada jam 2. Dia punya time dia. Kena ikut yang dia itulah. Tapi yang Puan Zurida ni dia lagi strict. Dia nak awal lagi. Dia nak hari Jumaat nak dah. Hari Jumaat nak dah. Jadi kita pun kami tu kena siap lah. Etika kita tu untuk hantar hari Jumaat. Pasal boleh jadi space. Dia nak block untuk kita tu lah. Okey. Dan apabila kita hantar tu lama kita tak hantar kat dia, dia akan bagi tahu sikitlah saya ada masalah, sibuk dengan seminar ke, sibuk dengan penulisan lain ke, bagi maklumat kepada dia, dia akan boleh terima. Jadi alhamdulillah setakat ni lah selalu berjalan lah. Yang ini yang dulu-dulu, yang lama dulu. Mula-mula dulu saya banyak tekankan tentang penulisan perawi-perawi qiraat. Okey. Nak buat dalam bentuk maknanya kita niatnya untuk orang mudah baca. Okey, mudah baca. Dan apabila jumpa dengan beberapa kawan orang-orang yang minat dalam bidang yang sama dengan saya, dia bagi tahu alhamdulillah dapat maklumat dalam akhbar ni, dia baca artikel kita rasa gembira lah. Okey. Itu perkara yang kita rasalah. Yang ni kata, Syekh, ana tunjuk surat khabar dia yang kita tulis tu, Syekh. Mai bilik ana sejak ni. Surat khabar yang kita tulis semua ana simpan daripada dulu ini. Jadi kita rasa, Syekh bagus entah. Macam itulah. Yang ini ni Muhammad Nur, tokoh qiraat. Sebab penulisan dia ni memang dulu saya pernah menulis artikel tentang dia, dan dia ni bapa qiraat Malaysia yang memang banyak sumbangan, dan juga dia pengasas Ma'had Tahfiz Darul Quran. Dia pergi ke situ tu atas arahan Tunku Abdul Rahman, Perdana Menteri yang pertama, minta kepada dia untuk mengasas Ma'had Tahfiz. Okey. Dan dia juga penulis kitab Pimpinan Ar-Rahman. Tafsir Pimpinan Ar-Rahman tu daripada dulu sampai sekarang dia yang menulis. Okey. Dia ini ada kekeliruan. Sama ada dia ataupun Syekh Abdullah Basmeh. Okey. Tapi sebenarnya kalau tanya kepada temu bual kepada anak-anak murid dia, macam Datuk Syekh Salahuddin ataupun Tan Sri Syekh Ismail, Imam Besar Masjid Negara, memang kata tok guru dia lah. Ini Datuk Hasanuddin semua dia yang didik. Itu generasi pertama Ma'had Tahfiz Darul Quran. Pengasasnya, gurunya inilah dia. Datuk Muhammad Nur, dia juga Mufti Negeri Kelantan. Jadi gambar dia ni saya tak cari pun. Saya tulis macam ni je. Muhammad Nur, tokoh qiraat. Gambar ni dia carilah. Itu kerjaan dia lah tu, bukan kerjaan saya. Yang bawah ni gambar kepala ni, ini Imam Besar Masjid Negara, guru saya. Okey, Tan Sri Syekh Ismail. Jadi saya rasa ini yang perlu kita masuk dalam bicara qiraat, supaya daripada sini kita akan cerita tentang sumbangan besar dia dalam perkembangan ilmu qiraat, Ma'had Tahfiz dan Quran sendiri di Malaysia. Okey. Kemudian seterusnya ini yang baru, 31 Julai. Baru selepas Viva PhD. Tajuk saya tentang PhD-nya tentang tokoh qiraat Syekh Abdul Fattah Al-Mirsafi. Dia ni seorang tokoh yang menulis ilmu tajwid yang besar, dia punya jilid dia. Biasa kita tengok buku tajwid nipis-nipis saja, nota-nota aja. Kita tengok tak banyak helaian tajwid. Tapi Syekh Abdul Fattah Al-Mirsafi ni dia mempunyai satu buku tajwid 2 jilid besar. Jadi pertama kali tengok buku dia masa belajar di Madinah dulu, tengok buku dia tu saya rasa ada sesuatu benda yang perlu dikaji. Pasal apa? Banyak sangat, tebal sangat perbincangan perbahasan dia. Okey. Daripada situlah
saya cuba kaitkan dan jadikan dia tesis, tajuk tesis PhD. Alhamdulillah dah lulus. Lepas lulus tu buatlah cadannya 3 artikel lah. Satu tentang riwayat hidup dia. Jadi dalam ni saya ceritalah macam mana dia guru dengan guru-guru dia ni. Ini tokoh-tokoh tajwid yang tidak diketengahkan. Dalam bab-bab lain ramai orang ketengah, macam Salahuddin Al-Ayyubi dah. Dalam pemikiran umpamanya, tokoh-tokoh pemikiran dah. Al-Farabi dan sampai sekarang ni lah banyak orang ketengahkan. Tapi dalam ilmu tajwid, ilmu qiraat tidak orang ketengahkan. Jadi saya cuba menulislah semudah-mudah mungkin. Okey, semudah-mudah mungkin supaya orang dapat memahaminya. Okey, ini tentang tokoh itu. Kemudian seterusnya ini tokoh yang saya kaji ni. Ini dia tuannya. Yang ini saya hantarlah, gambar ni saya hantar pasal dapat dalam laman web seorang kawan. Saya hantar kepada pihak sekali lah dengan artikel ini dan dia gabungkanlah. Jadi comel pula dia buat lah. Kita buat tak comel gitu. Jadi tokoh ini dia punya power dianya dapat memberi kesan penulisan dia tu dapat memberi kesan di Libya. Dia pernah khidmat di Libya, di Saudi. Penulisan dia menjadi rujukan dan juga selepas pada tu barulah orang jadikan subjek tajwid sebagai subjek universiti. Dulu tajwid belajar masjid surah aja kapung. Sekarang ni kat kita pun tajwid. Di Jordan sendiri 4 semester belajar ilmu tajwid. Kat Fakulti Quran Sunnah adalah belajar 2 semester. Okey. Jadi kita nampak dia punya ini hasil daripada tokoh yang ilmu tajwid ni. Yang ini dalam bulan Ramadan. Dia masuk kadang-kadang bulan Ramadan ni tengok ihya Ramadan. Kalau macam ini dia masuk bicara qiraat. Jadi macam kata Dr. Yahya tadi, pasal saya ni bukan hantar setiap minggu. Gambar saya tak ada sini lah. Okey. Tak ada gambar lah, dia buat gambar Quran lah. Tulis bicara qiraat. Dia tulis bicara qiraat. Saya minta kepada kawan-kawan yang boleh menulis. Pasal perkara-perkara ni macam ke isu-isu tokoh-tokoh macam ni, apabila kita tulis masuk dalam Facebook, ramai kawan-kawan bagi respon. Dia taklik balik, dia ulas balik apa yang kita tulis tu. Kata Syekh, kalau enta tulis, enta ulas banyak-banyak, enta buat artikel, hantar ke utusan atau ke mana-mana dah. Jadi boleh manfaat tu boleh luas. Tapi tak nak tulis. Dia kata pada kita tulis dah lah, dia kata gitu. Jadi dia masuk kepada bimbingan kadang-kadang memahami khatam Al-Quran. Yang ini pun satu bulan Ramadan saya buat yang ni. Yang ni sekejap je. Tulis. Idea mari lepas solat tarawih, duduk depan komputer sekejap, boleh tulis, kemudian hantar terus. Dan dia terima pula, tidak ada apa-apa perubahan. Okey. Jadi ini kita tengok orang khatam Quran. Saya tengok orang khatam Quran dalam bulan Ramadan ni dia banyak kesilapan. Khatam Quran tu satu pekerjaan yang mulia, satu ibadah. Tapi kita kena tahu, kena ambil apa yang perlu kita rebut daripada khatam Quran. Khatam Al-Quran dalam hadis ada sebut, dia banyak fadilatnya. Orang-orang zaman dulu, Ihya Ulumuddin pun Al-Ghazali, dia pernah kata, kalau nak khatam Quran, sama ada khatam di malam Jumaat maghrib tu baca situ, ataupun khatam di awal pagi Jumaat, ataupun dia ada awal pagi ataupun awal malam. Pasal apa, daripada pagi sampai petang itu doa dia dimakbulkan sampai dimustajabkan sampai petang. Kebanyakan orang kita dia buat amalan khatam Quran lepas buka dekat majlis nak buka puasa. Lepas orang mari lauk-lauk semua sekali tu, duduk silent, okey kita khatam Quran. Lepas khatam masuk gari. Masuk waktu maghrib. Habis itu je. Jadi peluang tu kita tak guna dengan baik. Sedangkan khatam Quran ni kita bukan khatam tiap-tiap hari, sekali setahun je. Jadi oleh kerana itu kita kena gunakan, orang panggil betulkan cara khatam Quran kita tu. Biar tepat. Kalau nak khatam di awal pagi. Okey. Contohnya kita nak majlis buka puasa, peringkat surau lah kampung kita ataupun taman kita, peringkat surau. Lepas sembahyang subuh tu buat majlis khatam Quran dulu, buka puasa petang lah. Ni dak dibuat majlis khatam Quran lepas asar.
Lepas 2 jam khatam Quran buka puasa, itu silap sebenarnya. Jadi silap dari sudutnya boleh pahala dapat, tapi amin. Pasal semasa khatam Quran ma'a kulli khatmatin da'watan mustajabah. Okey. Bersama kali khatam Quran dia ada doa yang mustajab. Dan bersama masa khatam Quran daripada pagi, kalau dia khatam waktu pagi sampai waktu petang, dimustajab, diaminkan doanya oleh para malaikat. Dia khatam di awal malam sampai pagi subuh nu, fajar nu, diaminkan oleh para malaikat. Itu yang ada dalam nas. Jadi kita nak ubah sikit fahaman tu, saya pun tulislah beberapa cadangan saya dalam bab memahami khatam Al-Quran. Okey, ini satu etika ni, 22 September ni 2013, satu etika yang saya tulis dan dapat respon terlalu ramai. Okey, saya bimbang juga nak menulis ni, bimbang takut orang marah kepada kita kan. Tapi sebab penulisan bacaan Fatihah Rasulullah ni, dia adalah satu isu, satu klip, tak apalah saya cerita kat sini dah. Satu klip video dalam 10 minit, seorang ustaz, dia buat satu bacaan Fatihah, dia kata inilah saya terima daripada guru saya, sanad sampai kepada Rasulullah. Lepas tu dia ajarlah kepada orang ramai. Itu dalam satu dewang cerita tu. Dia ambil gambar tu, dia ceritalah tentang sebutan alhamdulillahi rabbil alamin, kena panjangkan. Ar-Rahmanir Rahim, kena panjangkan. Kemudian iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kena muncungkan mulut pula. Nasta'in, muncung mulut. Sirata, kena muncungkan. Sirata. Dia ajar dalam klip video tu. Jadi apabila saya tengok lama dah klip video dah, tak terasa pun nak tulis. Nak tengok, tak terasa nak tengok. Tapi kawan seorang qadi di satu kampung, satu daerah di Terengganu telefon, "Syekh, ente tengok dah lagi bacaan Fatihah Rasulullah." Kata anak tengok tajuk je, dak tengok. Ente kena tengok, dia kata. Ente kena tengok dan kena jawab. Kata Syekh, pasal apa pula gitu? Dia benda-benda hak jenis cakap ni kena jawab, saya cakap jugalah. Kalau dia cakap, kita cakap juga terang. Dok, ente kena tulis, kena betulkan keadaan kalau benda tu salah. Jadi daripada situ saya cuba tengok. Ini orang Kedah, minta maaf dah. Cerita kalau ada orang Kedah kat kita dah. Ustaz tu daripada Kedah. Dia cerita masalah ni. Minta maaf dah, bukan orang sini baik-baik belakang dah. Orang Kedah pun baik-baik, cuma tepat salah je ceritanya. Jadi apabila saya tengok tu, kali pertama tengok rasa pelik. Pasal kita belajar bidang qiraat, bidang Quran di Madinah tak belajar gitu. Tok guru, tok syekh pun tak cerita gitu. Lepas tu tengok kali kedua, tengok kali ketiga, biar puas hati tengok sebelum nak tulis ni. Lepas tu saya tanya pula kawan-kawan yang daripada Kedah, bagaimana keadaan orang ni? Dia kata orang ni dia pernah keluar di radio dan suka cakap benda-benda pelik. Dan pihak radio akhirnya berhentikan dia. Kata kalau dia suka cakap benda pelik, benar sabarlah. Pasal kita tengok macam ni. Jadi daripada situlah saya pun tanya kepada rakan-rakan. Tanya lagi, nak confirmkan lagi kepada guru-guru. Daripada Jordan. Kita pensyarah US kat sini ada profesor daripada Jordan. Kata, "Syekh, cuba cerita kepada aku, ada tak baca gini kapumu?" Dia kata, "La ya Syekh, la, tak ada pun orang baca gini. Ikut tajwid lah," dia kata. Itu bacaan Rasulullah. Tajwid itu bacaan Rasulullah. Jadi kat sini saya pun buat satu artikel. Dan ini banyak. Saya masukkan dalam Facebook saya, banyak orang bagi respon. Bacaan Fatihah Rasulullah yang wujud dalam hadisnya ialah Rasulullah dia baca Quran satu ayat. Tidak cerita baca muncung mulut situ, kena muncung sini, kena dengung, tak ada. Jadi macam mana kita nak ukur? Kat sini saya nyatakan, saya sebut mukaddimah tu bagaimana ada penceramah yang sebar adalah saya sebut sikit kat mukaddimah tu, nak cluekan sebab apa tulisan ni ditulis, kerana ada tersebar secara meluas bacaan Rasulullah. Dan bukan begitu, ada banyak kesalahan, 5 kesalahan saya tulis kat sini apa yang penceramah tu bagi tahu. Okey. Jadi
saya juga bagi nasihat kat sini lah. Okey. Sekarang ni timbul satu isu, kita ni suka kepada sanad. Sanad. Sanad aku pada Rasulullah, ini orang kata sanad. Baca pasal apa baca macam ni? Sanad aku sampai kepada Rasulullah, tok guru aku ada sanad. Dia mai ke atas sanad. Bacaan salah. Jadi kat sini kita kena ada dua perkara yang penting. Yang pertama sanad ni hubungan ijazah kepada Rasulullah. Yang kedua hukum tajwid yang perlu kita kemaskan. Jadi kalau sekiranya sanad, orang tu dia pegang sanad, dia kata aku pembawa sanad, dapat sanad, tapi bacaan menyalahi bacaan Rasulullah, bacaan tajwid, bacaan ilmu hukum hakam tajwid, tolak tak tepi, jangan pakai. Mestilah yang pemegang sanad membaca mengikut apa yang ada di dalam ilmu tajwid. Follow. Pasal ilmu tajwid tu sendiri, izhar, idgham, mak jaiz yang dibuat oleh ulama kita, itu adalah menjaga bacaan Rasulullah. Bukan ilmu tajwid ini nak jaga bacaan lain tak. Ulama-ulama yang mutaqaddimin dulu, yang dulu dia buat ilmu-ilmu ni untuk menjaga bacaan Rasulullah. Pasal tu bacaan tu kekal sampai hari ini begitu dengan ilmu tajwid. Tapi itulah maknanya sebab pentingnya kita kena perhatikan antara sanad dengan ilmu tajwid. Kat situ saya ulas dalam penulisan ini. Dan ini apabila pergi kat UM, orang yang kata Syekh, anak lama dah gerang-gerang nak cakap, dia bidang Quran juga. Ada seorang kawan tu, tapi yang tak tulis tu molek lah. Daripada Mesir. Kawan-kawan Mesir, ustaz bagus ustaz, molek tulis gitu. Jadi orang bidang Quran sendiri, kita rasa macam ada satu ralak deh. Apabila dengar bacaan Rasulullah, kita belajar tak gitu. Kita bidang Quran. Jadi itu perlu diharmonikan. Jadi saya tulislah ini dan buat rujukan. Ini antara yang famous baru ni lah. Lepas tu akhir daripada tu saya buat satu lagi tentang sanad Quran satu anugerah. Okey. Ini sanad yang kita bincang. Sanad ni dia adalah satu, kat kita ni memang selalu macam tu, saya perhati. Perkara yang berlaku di belah alik Mesir Saudi 50 tahun dulu, baru sampai kampung kita. Macam Syiah lah. Syiah sana tu perang apa sebab semelah siap dah sana. Baru sampai kampung kita. Dia memang macam tu. Isu apa-apa pun berlaku di negara Arab tu lama dah, baru sampai kampung kita. Jadi geger pula kita. Kita geger ni macam 50 tahun dulu di sana. Itu perkara yang realiti yang berlaku. Lambat sikit kita. Jadi oleh kerana tu kita kena orang panggil belapan dada lah. Belapan dada. Okey. Yang ada juga yang menulis kepada saya. Pernah ada antara yang saya buat, macam mana idea nak dapat menulis ni. Kadang-kadang ziarah guru Quran yang lama tak? Ada seorang guru Quran yang lama di Terengganu tu. Saya respect dia pasal dia umur 80 tahun pun masih mengajar warshun. Dia mengajar bukan macam riwayat Hafsun yang kita baca selalu ni, warshun, bacaan yang lain sikit. Jadi masa saya pergi rumah dia, ziarah dia, dia tanya. Dia kata, ustaz, sebenarnya qiraat dalam ilmu qiraat ni dia ada 14. Dia ada 7 ilmu imam. Setiap imam tu ada 2 orang, 14 qiraat lah. Kalau dia kata saya belajar 14 qiraat deh, 14 riwayat dengan 7 imam. Okey, maknanya dia dah menghabisi ilmu qiraat mutawatirah dia panggil. Jadi dia mengajar warshun ni, timbul satu soalan. Dia kata, Syekh, sebenarnya hak mana satu Rasulullah baca Quran? Warshun ke, Hafsun ke, apa yang dia baca Quran, Rasulullah baca Quran? Yang orang lain duk kata betul saja. Kalau kita pergi ke Morocco contohnya, itu Warshun baca Quran. Aljazair, Algeria, Libya, Qalun baca Quran. Lain macam Dr. Adil Dr. Adil QS tu, dia daripada Libya, dia baca cara dia. Okey. Dia yang diamalnya. Kemudian Somalia satu lagi, Ad-Duri. Empat riwayat dalam dunia sekarang ni yang baca. Okay? Kita Hafsun, macam Jazair, itu semua dia panggil apa dia ni, Warshun, Morocco, kemudian Qalun, Libya, dan juga Somalia, Ad-Duri. Lain-lain tempat baca Hafsun. Mana-mana tempat lah.
Jadinya dia tanya pada saya, mana satu bacaan yang Rasulullah baca? Semua ni mempunyai sanad yang bersambung kepada Rasulullah belaka. Tutup Imam 7 ni. Jadi hak mana satu Rasulullah baca? Jadi nak jawab, kata ustaz, nak jawab ni panjang ni. Jadi kena buat penulisan sikit. Jadi saya pun buatlah bacaan qiraat Rasulullah. Itu ada satu. Bacaan qiraat Rasulullah. Okey, qiraat Rasulullah. Jadi dalam penulisan tu saya nyatakan sebenarnya kita buat kajian jugalah. Sebenarnya nak tulis tu sudah tentu kena ada maklumat kajian dululah supaya kita dapat jawapan yang benar. Sebenarnya yang Rasulullah baca ialah bacaan kita nak kata kalau sanad dia tu melalui sanad. Hafsun imam kita dia meriwayatkan daripada Asim. Asim tok guru dia ambil daripada tok guru dia nama Abdul Rahman As-Sulami. Abdul Rahman As-Sulami ni dia belajar dengan 5 orang sahabat Rasulullah yang selalu mendampingi Rasulullah. Okey, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud, Zaid bin Thabit, Uthman ibn Affan, Ali bin Abi Talib. 5 orang. Jadi 5 orang ni selalu duduk, orang panggil gimari, masuk rumah Rasulullah, keluar rumah Rasulullah selalu ni. Dan selalu mendengar bacaan Rasulullah. Jadi apabila dia 5 orang ni jatuhkan ilmu kepada Abdul Rahman As-Sulami, jatuh kepada Asim, jatuh kepada Hafsun dan sampai kepada kita ialah riwayat Hafsun, bermaksud Rasulullah membaca Al-Quran dengan riwayat Hafsun. Okey? Jangan kita kata gitu pula. Pasal Hafsun ni duduk lewat Rasulullah dulu. Cumanya bacaan Rasulullah ni menepati mana-mana yang 14 orang ni, dia menepati lebih kepada riwayat Hafsun yang Hafsun bawa ni. Hafsun ni pun ada banyak kelebihan dia. Okey. Jadi sebenarnya bacaan Rasulullah baca memang lain kita. Satu, yang keduanya kerana khilaf yang ada dalam qiraat kita tak banyak. Tak macam khilaf yang ada dalam riwayat Hafsun, riwayat Warshun, riwayat Qalun yang banyak silatul mim, maddul muttasilnya, baca isba'nya, baca taqlirnya, imalahnya, macam-macam. Okey. Jadi itu nak menunjukkan bahawa riwayat Hafsun ni adalah bacaan yang Rasulullah baca begitu. Jadi itu idea-idea yang datanglah. Jadi sanad Quran ni pun, oleh kerana sekarang ni saya tengok sanad Quran ni dia dah jadi satu macam komersial dah. Okey. Selepas ini yang terakhir saya tulis 23 Oktober. Ini berapa? Ni minggu lepas keluar ni. Ya, ni yang paling kemudian lah. Kesinambungan, oleh kerana ini pun banyak orang respon macam-macam. Yang orang awam yang ada berjumpa dengan guru yang ada sanad, kemudian ada belajar dapat sanad, tapi baca Quran banyak salah. Itu satu masalah juga. Sanad ada dah, baca Quran banyak salah. Jadi tak sesuai, orang panggil tak munasabah. Yang lebih lagi, kawan-kawan kita yang belajar dalam bidang Quran, belajar di Mesir, belajar di Saudi, balik tanpa membawa sanad, tapi ilmu Quran penuh, banyak, sanad tak ada. Orang dalam bidang syariah duduk kat Mesir contohnya, Saudi ke, bidang syariah, bidang usuluddin, bidang lughah, belajar qiraat talaki dengan Tok Syekh bagi sanad pada dia. Balik dia pun buka kelas talaki Al-Quran bersanad. Gamarlah kiunya. Pergi nak dapat sanad ni. Jadi ustaz-ustaz hak mengajar Quran dah tu di Masjid Surah tu, dia pun tanya, ustaz mengajar lama-lama ustaz ada sanad tau. Oh, marahlah kawan tunya. Itu satu konflik yang berlaku. Okey, yang banyak. Kita tak nafikan. Saya bagi peribadi sayanya, guru sepatutnya kena ada sanad lah. Kena ada sanad. Kalau dia guru Quran ada sanad. Pasal tu kalau Syekhul Qurra di Mesir yang sekarang ni, Dr. Ahmad Isa Al-Ma'sarawi nama. Dia datang selalu ke Malaysia menjadi hakim musabaqah antarabangsa. Dalam 3 tahun lepas dia pergi ke Terengganu, pergi satu ma'had tahfiz. Satu ma'had tahfiz di Terengganu bagi ceramah. Di kalangan ustaz-ustaz ni ramai tanya, Syekh, taklif bunyi macam mana Syekh? Ikhfa bunyi macam mana Syekh? Tanya Syekh. Yang tanya tu guru-guru Quran berbahasa Melayu lah, macam kita semua. Tanya Syekh,
Jadi Syekh Isa Maksarawi ni, dia jawab apa? Dia kata, mu ni duk tanya-tanya aku banyak jenis sebutan tu, sebutan imalah, taklid. Mu ni semua ada sanad ke tak? Dia tanya sanad ada ke tak? Kalau ada sanad, masalah yang mu tanya tak timbul dah. Okey. Pasal apa? Sanad guru akan bagi tahu cara sebutan yang tepat. Itu isunya. Jadi sanad amat penting. Jadi saya peribadinya kepada guru Quran memang kena ada sanad. Okey. Yang belum ada sanad, bacaannya bagus. Johan kebangsaan mengaji contohnya dah. Johan negeri, dia punya suara yang bagus, tapi sanad tak ada. Bacaan tepat, dia pun kena berusaha cari sanad. Yang jadi masalahnya orang Quran ni banyak debel tu masalah. Dah, dia debel, dia nak cokek sikit je, marah lalu. Kata ada sanad, dah bacaan yang tak betul sangat. Dia kata gitu dah. Bacaan yang tak betul sangat. Jadi kita nak imbang, nak harmonikan antara dua benda ni lah. Respon-respon yang dapat tu saya akan kumpul tengok-tengok dan cuba tuliskan supaya nak harmonikan keadaan tu. Bukan nak tunjuk kita pandai sangat, dah. Cuma panggil sumbangan. Sumbangan supaya view tu tepat dan betul. Okey? View tu tepat dan betul, itu dia. Kemudian rumusannya, dalam bab penulisan ni kena tingkatkan ilmu penulisan lah. Cuba baca macam kata Dr. Yahya tadi. Cuba bacalah. Kalau kita ni minat bidang ekonomi, kena baca banyak bidang ekonomi lah. Kalau kita nak minat macam Dr. Nik Salida tu, saya selalu juga baca tulisan dia. Dia tentang kemasyarakatan, kekeluargaan, nasihat, dah. Dia macam tu. Cuma yang pentingnya bidang kepakaran masing-masing ni kena tahulah ikon dia. Sebenarnya bagi saya lah, kita kena ada beberapa orang yang selalu kita baca tulisan dia, nak update. Saya suka sangat tengok kepada tulisan beberapa orang lah. Kalau sebut sini takut jadi tolak, tak apalah. Dia susung paragraf tu cantik. Kita boleh baca kadang-kadang daripada awal kita baca tak. Dia cluekan dulu isu yang pertama, paragraf pertama apa yang dia masuk dah. Macam kita boleh baca dah paragraf ketiga, keempat, kelima, dia nak pergi ke mana tu. Kita boleh tahu dah flow dia. Okey. Dia pasal apa kita selalu baca dia punya tu kan. Kita tahu mula-mula dia akan buat masalah mukaddimah clue dulu. Kemudian dia bawa masalah apa dia yang ada. Kemudian pergi jawapan yang pertama, jawapan yang kedua, jawapan yang ketiga. Lepas tu dia pun buat conclusion dia. Dia macam tu je. Satu line yang macam Dr. Nik Salida buat. Memang begitulah, dalam satu line A4 tu lebih sikit aja. Dia tak banyak. Sekejap sangat. Kalau saya benda ni kalau lama kita tak menulis, nak menulis tu memang susah. Lama tak menulis, kita nak baru menulis tu memang susah. Tapi kalau kita selalu continue, 2 minggu sekali, seminggu sekali, selalu tulis, itu akan jadi cepat lah. Idea tu datang je, mari tak jadi masalah. Jadi saya sebenarnya kemudian saluran yang betul ni bagi saya ni benda, kalau bidang kita ni kena ada orang yang boleh kita kontak dengan pihak akhbar, mana yang kita nak masuk. Pasal kaedahnya kalau kita kontak banyak macam utusan dengan berita ni, dua-dua dia tak akan izinkan. Okey. Orang yang berita dia tak akan keluar pada utusan. Macam saya, utusan tak akan keluar dalam berita, dia tak akan keluar. Dia dua-dua tak boleh. Satu je kena pilih. Kita nak gomor belaka dua-dua dah. Idea banyak dah. Tulisan kita banyak. Kita nak atur dua-dua. Berita pun nak atur, utusan pun nak atur. Tak boleh. Dia tak akan bagi. Satu je pilih. Okey. Dia tak akan bagi. Kemudian kenalan ni, pasal lepas kita tulis tu, kenalan ni dia memanglah ada orang yang bagi tu adalah jalan-jalan tu. Macam saya ada kenalan tu, dia bagi tahu kalau tafsir dalam berita harian, masa saya cakap dia 2 tahun lepas, setahun 2 tahun lepas, dia kata kalau tafsir dalam berita harian belum ada lagi. Kalau Ustaz nak buat, boleh buat. Akan diterima bila-bila masa. Kita pula tak laratnya. Jadi itu yang perlu kita tu jugalah. Kita cuba carilah jalan-jalan tu, insya-Allah kita akan dapat. Dan penulisan ni sebenarnya saya dulu kita pihak pustaka juga ada buat di Pan Pasifik dulu satu penulisan gaya penulisan ni. Salah seorang pensyarah daripada USM, profesor apa saya lupa nama.
Itu tahun 2004, 2005 dulu, Puan Azhar. Dia ni lulusan Oxford University, orang Melayu. Profesor tua dah dianya. Cumanya saya masih ingat dia ceramah tu. Dia kata penulisan saya yang saya rasa puas hati sekali tengok ialah apabila saya menulis di waktu malam. Waktu saya bertahajud, waktu saya sembahyang. Masa tu saya bangun malam, saya menulis, tidur esok baca, dia rasa puas hati. Okey, dia rasa puas hati. Dan itu sebenarnya amalan-amalan yang ditulis oleh ulama-ulama zaman dululah, Imam Nawawi. Memang dia menulis waktu malam. Dan guru saya pun ada ceritakan. Dia kata Dr. Salim Muhaisin rahmatullahi alaih, dia selalu masuk kelas tu, sebelum dia mengajar dia akan cerita dulu pengalaman dia menulis. Dia ni ada lebih daripada 40 buku kitab dia menulis. Dia kata aku duduk waktu malam lepas isyak menulis sampai tengah malam. Okey, kemudian tidur, bangun waktu pagi, aku baca balik apa yang aku tulis waktu malam. Aku terasa ini aku tulis ke siapa yang tulis? Ayat begini ni. Macam ke baca waktu pagi tu, idea yang tulis tu tak, tulisan yang dia baca tu macam ke tak, bukan idea dia. Maknanya menahari yang sempurna, perfect, dia nak macam tu. Dia jadi macam tu. Okey. Jadi ini orang panggil idea ilham waktu malam lah. Waktu sunyi. Waktu tu waktu yang sesuai lah. Jadi saya rasa sekadar tu lah kongsi pengalaman saya je. Saya rasa ni bukan ceramah apa ni, orang panggil buah-buah kosong. Jadi saya rasa sekadar tu, minta maaf banyak kalau ada salah silap. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu ta'ala a'lam. Ya. Kalau boleh doktor share tadi nama-nama penulis yang berkata doktor Okey, satu saya sebut antaranya Mazhar, minta maaf Mazhar cukup bagus cara menulis bagi saya lah. Apa yang dia tulis tu masing-masing punya pendapat lah. Tapi cara dia olah tu memang dulu dia mingguang, okey. Dia mingguang. Dia ni masa dia kolom, minta maaf, saya pun dengar dia ni salam tapi tak pernah bercakap dah. Masa dia di mingguang dulu, memang saya tunggu-tunggulah penulisan dia di mingguang. Bagus cara dia menghuraikan masalah isu-isu dia. Kita suka baca, okey. Kemudian saya dapat maklumat daripada seorang yang selalu menulis dalam berita harian. Dia sebenarnya kalau macam Dr. Yahya bagi tahu tadi dah, rate yang dia dapat 150 lah untuk satu kolom. Boleh beli ikan bakar tu ujung-ujung bulan. Tapi kalau Mazhar ni 300. Tulisan dia tu sekali keluar etika dia 300. Okey. Saya pada asalnya kita ni lillahi ta'ala dah mula-mula dah. Hantar banyak. Lepas tu adalah seorang kolumnis juga. Dia tanya, Ustaz banyak tulis ni. Dia bagi berapa ke Ustaz? Kata tak ada apa-apa pun. Ustazah. Ustaz jangan buat gitu. Dia kata, Ustaz kena minta. Dia buat utusan berita ni, kalau kita tak minta, dia tak akan bagi. Kata malu lah. Dia nak minta macam mana? Ustaz tulis je buku sekarang ni, kena beli buku. Okey, tulis pun makan masa. Dia kena buat macam tu. Kita buat tak malu sekali dah. Dia kata, Ustaz, dah apa kita akan bagilah. Dia bagi tahu. Okey. Jadi ini pun satu juga. Pasal tu kalau kita hantar, saya tengok kadang-kadang macam Dr. Siddiq Fadil tau. Dia idea dia bagus. Banyak fikrah idea dia. Kadang-kadang dia boleh jadi tak nak kolom ni siapa. Dia respon kepada isu-isu, dia masuk dalam surat pembaca. Tapi tengok kepada kupasan yang dia buat tu macam satu boleh dijadikan yang penting lah dalam akhbar tu. Tapi kita tengok ruangan pembaca, nama dia duduk atas sekali. Dia boleh jadi selesa macam tu kan. Dia macam-macam lah tapi kena ada lah pembaca kolom ni kena tengok lah. Kena tengok sikit macam mana flow cara dia tulis tu aja. Laras bahasa tu masing-masing ilmu punya lah. Okey, wallahualam. Ya. Kalau perbandingan antara Dr. ni dengan Dr. Yahya dengan Ustaz ni, Ustaz ni saya rasa macam menunjuk kat dalam bidang Ustaz lah kan. Ya. So lebih fokus. Tapi lah dalam sifatnya agama ni kadang
dekat luar ni aliran ni banyak-banyak macam tu kan. Ya. So daripada stand akhbar tu dengan apa yang tak tulis macam mana sebenarnya? Yang stand akhbar ni saya suka tengok kepada isu-isu yang berlaku. Dia kadang-kadang apabila yang pertamanya isu-isu yang berlaku akhir-akhir ni lah. Pasal bidang saya begitu limit Cik Azri. Dia tak banyak. Dia hanya tengok kitab gitu je. Tapi apabila ada timbul isu macam tadi, bacaan Fatihah Rasulullah tentang sanad, riuh tentang sanad, kita akan buat penjelasan lah dalam bab ni. Jadi saya suka macam tu lah, tengok kepada isu-isu yang kawan-kawan bawa. Kalau ada kawan-kawan minta, ada satu lagi yang saya nak kongsi bersama. Satu klip, satu penceramah. Ini seorang penceramah yang menulis, dia bercakap. Dia setiap malam ada dalam TV ni. Famous, ustaz yang famous. Dia baca, dia dalam satu sesi dia kata, dia bacaan Fatihah juga. Dia baca siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dia kata baca 6 harakat. Kalau baca 5 harakat, 4 harakat batas sembahyang. Statement batas sembahyang, kena perhati. Bunyi sikit aja. Kawan qadi di Terengganu telefon, dia selalu peka tentang ni. Syekh, entah dengar tak ni? Kata dengar apa pula tuan Syekh? Ni Tok Syekh kita ceramah, dia kata batas sembahyang tak cukup harakat. Harakat tak cukup batas sembahyang. Saya tanya dia, kata Tok Syekh kita ni bab fiqh ke bab tajwid? Kalau dia nak cakap bab tajwid, biar dia cakap tajwid sahaja. Jangan duk campur aduk sah batas sembahyang. Itu cerita hal qadi, hal mufti. Itu cerita hal hukum. Jangan campur adukkan. Kalau kita nak mengajar orang tentang Fatihah, kita cerita Fatihah je lah. Itu kena buka bab buku fiqh. Dalam buku tajwid tidak dinyatakan kalau baca banyak ni batas sembahyang. Jadi oleh kerana itu saya pun buatlah satu artikel kesalahan tajwid dalam solat. Okey, kesalahan tajwid dalam solat. Saya tulis benda tu. Dan kita buat rujukan kepada kitab-kitab tajwid yang muktabar, Syekh Fattah Safi, Khalilul Husari, Syekh Qurra di Mesir yang terkenal. Bacaan dia menjadi hujjah. Okey. Dan dia sebut, nyatakan secara jelas lahan dalam Quran, kesilapan akta dalam Quran 2, dalam tajwid 2 je. Lahan jali, kesalahan yang jelas. Lahan khafi, kesalahan yang sembunyi. 2 aja kesalahan. Bukan banyak akta, tak ada. 2 saja undang-undang dia. Yang jelasnya, yang khafinya, salah yang tidak diketahui oleh orang awam. Okey. Yang jalinya, silap baris, silap kalimah tu jelas. Itu lahan jali. Lahan khafi ni, dan lepas dia huraikan lahan khafi, dia nyatakan lahan khafi ni ialah seperti dengung tak cukup, mak wajib tak cukup, mak lazim tak cukup. Dia sebut satu-satu. Panjang dia cerita pula, ini tak cukup ataupun terlebih. Itu termasuk dalam lahan khafi. Lahan yang sembunyi, yang peringkat ulama mutaqaddimin yang dulu kata haram. Tapi ulama mutaakhirin memaafkan kesalahan lahan khafi. Okey? Jadi apabila dia memaafkan, tidak memberi kesan kepada pembatalan sembahyang. Jadi satu, yang keduanya kita ingat, apabila salahnya baca Fatihah dalam sembahyang, bermaksud salahnya, batalnya Fatihah dia dulu. Lepas batal Fatihah, orang belakang tak tegur, baru batal sembahyang. Dia ada 2 benda tu. Jangan kata mu baca salah, batal dah sembahyangmu. Dah. Pasal tu dalam sembahyang orang makmum boleh tegur kesalahan imam. Jadi masa contohnya baca siratal ladzina an'amtu 'alaihim, makmum dengar belakang an'amta, tak batal lagi sembahyang dia tu. Tegur dulu. Lepas tegur, degil juga baca an'amtu juga. Tu batal. Okey. Baru batal sembahyang. Okey. Jadi ini satu isu jugalah saya buat. Dia bukan macam jelah. Macam ustaz memang pakar bidang berkenaan. Macam kami public biasa ni, kadang-kadang kita bila part yang hukum macam ni, kita pun tak tahu nak ikut ustaz yang mana satu. Jadi Iyalah. kita masuk pembaca lah kan. Tapi sebenarnya macam ni, kita view dalam bab penulisan ni kena luas sikit lah. Dan sebenarnya isu-isu ni dia banyak pandangan. Banyak pandangan. Cuma pandangan yang teramainya apa dia. Itu kita kena jagalah. Jangan suka. Kadang-kadang orang suka, ustaz-ustaz sendiri pun dia suka mencari pandangan yang berbeza dengan pandangan orang lain.
ada satu istilah khalif tu'araf. Kalau kamu buat lain, orang mudah terkenal. Dan dia buat sikit tulisan. Tulisan yang pelik-pelik sikit je. Orang mudah terkenal lah dia. Kita bukan nak cari publicity murahan gitu kan. Jadi sebenarnya kalau orang awam ni saya showkan, nasihatkan, dia kena rujuk dululah. Kena ada sebenarnya rujukan-rujukan. Saya sendiri pun ada rujukan-rujukan saya. Kalau kita nak tulis tu, cuba pastikan supaya tulisan kita tu orang panggil ikut arus yang perdana lah. Jangan melangkau kepada arus yang lain. Okey, wallah. Ada soalan lain? Okay, kalau tak ada saya rasa sekadar itulah untuk kita. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakatkan ucapan terima kasih kepada Baik Dr. Hairul Anwar Muhammad di atas perkongsian ilmu sebentar tadi. Saya rasa pada pendapat saya untuk perkongsian ilmu kali ini memang dia berisi, dia kompleks dan berisi, maksudnya padat. Kita dengar pengalaman penulis-penulis kolumnis, penulis-penulis di akhbar.